Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan Cikgu Sally untuk pembelajaran pendidikan kesihatan tahun 4 pada kali ini. Kita akan belajar mengenai unit 12 iaitu pemakanan sehat, subtajuk aras kumpulan makanan. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk supaya anak-anak dapat mengenal pasti jenis makanan mengikut aras piramid makanan Malaysia. Yang kedua, membincangkan fungsi setiap aras piramid makanan Malaysia. Dan yang ketiga, menjelaskan kepentingan pengambilan makanan berdasarkan piramid makanan Malaysia dan mengenal pasti keburukan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Baiklah, anak-anak sudah bersedia? Baiklah, unit 12, pemakanan sehat aras kumpulan makanan. Apa itu pemakanan seimbang? Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 95. Okay, anak-anak akan nampak gambar tu. Amalan pemakanan seimbang ialah kunci kesihatan dan kesejahteraan diri. Maksudnya, kita nak ada pemakanan seimbang ni, pengambilan makanan seimbang sebab kita nak jaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Baiklah, anak-anak nampak kan ada banyak gambar makanan di atas. Kenal pasti makanan sehat yang terdapat dalam gambar di atas. Rasa-rasanya anak-anak dapat pilih dan tahu tak mana satu makanan yang sehat. Ada banyak. Ada cikgu ada nampak burger, aiskrim. Cikgu ada nampak buah-buahan, apple, susu, air suam. Ada banyak. Jadi hari ini kita nak belajar apa itu pemakanan seimbang. Baiklah, maksud pemakanan seimbang adalah merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Maksudnya pengambilan makanan seimbang ni kita memilih makanan yang mengandungi nutrien yang baik. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Okey, pada kadar yang betul. Baiklah, jom kita belajar mengenai aras kumpulan makanan. Inilah yang dimaksudkan dengan piramid makanan Malaysia. Nampak kan bentuk piramid? Dekat bawah, dekat ada aras 1, aras 2, aras 3 dan aras 4. Jadi kita nak kenal setiap aras makanan ini. Okey, kita tengok yang paling bawah dulu. Aras 1. Okey, maksud yang paling bawah ni yang paling kita banyak makan. Yang perlu diambil secukupnya. Okey, aras 1 itu adalah karbohidrat. Okey, nutrien karbohidrat. Dia merupakan sumber tenaga utama. Perlu diambil secukupnya dan ianya memberikan tenaga. Okey, contoh aras kumpulan yang paling bawah ni, aras 1 adalah nasi, roti, jagung, keledek, kentang, oat, barley, tosai, capati, mi dan biskut. Ini sumber tenaga utama yang paling banyak kena makan. Okey, yang kedua, kita tengok aras kedua iaitu vitamin dan mineral. Okey, ini yang kedua paling banyak kena ambil, kita kena makan. Ianya merupakan sumber serat, vitamin dan mineral. Perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, ianya membantu dalam penghadaman perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan. Okey, contoh aras kumpulan 2 ni adalah sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Jadi anak-anak kena banyak makan sayur dan buah-buahan. Jangan tak makan, takut nak makan sayur hijau. Okey, ianya bagus untuk kesihatan dan kesejahteraan badan kamu. Okey, kita tengok pula aras kumpulan makanan yang ketiga. Okey, ianya adalah protein. Sumber protein perlu diambil dalam kuantiti sederhana. Okey, membantu dalam proses tumbesaran seseorang. Contoh, ikan, daging, susu dan keju. Anak-anak kalau nak tumbuh dengan besar, dengan sehat, dengan kuat, kena pandai makan ikan.
daging, minum susu dan makan keju. Baiklah, aras yang keempat, ini yang paling sedikit perlu kita ambil, iaitu lemak, minyak, gula dan garam, sumber tenaga dan nutrien. Ianya perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit saja. Ianya sebagai penebat haba kepada badan kita. Okey, contoh makanan untuk aras 4 ni adalah garam, gula dan minyak masak. Jadi pastikan kalau anak-anak di rumah masak kan, tolong ibu di rumah, jangan gunakan minyak masak yang banyak, okey? Sedikit sahaja. Okey, inilah piramid makanan Malaysia. Okey anak-anak? Baiklah, ini contoh satu set makanan yang seimbang. Okay, anak-anak nampak kan pinggan tu? Okey. Dia dah kelaskan vegetables dengan fruits, sayur dengan buah-buahan kena ambil banyak, separuh dari pinggan tu. Okey, seterusnya suku nasi ataupun mi ataupun roti ataupun cereal. Okey, seterusnya suku lagi daging tadi. Ikan ke daging, macam tu ya. Dan jangan lupa untuk minum air apa? Air sejuk, air cola? Bukan, air suam. Okey, air mineral. Baiklah, apakah kepentingan pengambilan makanan ni anak-anak berdasarkan piramid makanan Malaysia? Kenapa kita kena ikut piramid makanan Malaysia ni? Ada sebab dia. Jom kita tengok kepentingan makanan seimbang kepada tubuh badan kita. Yang pertama sekali, dia membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Supaya anak-anak besar dengan sehat. Okay? Dan yang kedua, mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Okey, kita tak nak anak-anak dah idap penyakit. Muda-muda kecil lagi dah ada penyakit obesiti. Okey, ada banyak penyakit yang boleh disebabkan kalau kita tak ambil makanan seimbang. Okey, yang ketiga, memberikan kesihatan mental yang stabil. Okey, penting untuk kesihatan mental kita. Yang keempat, meningkatkan kecantikan rupa paras. Makanan yang seimbang juga membantu ya. Kalau nak cantik, muka paras ni cantik, kena makan makanan yang seimbang. Yang kelima, mampu mengawal kadar obesiti. Okey, kita tak nak anak-anak muda lagi sudah mengidap obesiti. Okey, obesiti ni bukan orang yang badan besar, gemuk saja. Orang yang kurus pun boleh mengidap penyakit obesiti. Ini disebabkan kalau kita tak ada pengambilan makanan yang seimbang lah. Okey, dan yang keenam, membekalkan zat dan nutrien yang cukup. Badan kita ni anak-anak perlu zat dan nutrien yang cukup supaya kita sehat, kita tak sakit. Jadi kena ikut piramid makanan Malaysia yang disarankan. Baiklah, sekarang kita tengok keburukan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Apa makanan yang tidak seimbang ni anak-anak? Makanan seperti makanan segera. Okay? Junk food yang kamu panggil tu. Makan keropok, makan Maggi, makan ramen. Itu semua tidak seimbang. Jadi kita tengok apa keburukan pengambilan makanan yang tidak seimbang itu. Okey, kesan buruk pengambilan makanan segera. Yang pertama, menyebabkan penyakit kronik. Okey, penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi. Itu semua penyakit kronik ni. Kalau kita makan makanan yang banyak garam sangat, kita boleh darah tinggi. Okey, kedua, masalah obesiti. Yang ketiga, membantu pertumbuhan kanak-kanak. Nanti kamu tak membesar dengan sehat. Okey, yang keempat, mengurangkan produktiviti seseorang. Kalau kamu banyak makan makanan segera, kamu tak aktif tau. Badan kamu ni dia tak sehat. Jadi kamu pun rasa lemah sahaja sebab kamu tak dapat nutrien yang cukup. Okey, yang kelima, mengakibatkan kerosakan gigi. Kalau makan gula-gula, benda manis saja kan, boleh sebabkan kerosakan gigi. Yang keenam, mengganggu fungsi otak. Jadi anak-anak ingat, pemakanan, apa yang kita makan juga mampu mengganggu fungsi otak kita ni. Okey? Baiklah anak-anak,
Itu saja pembelajaran kita mengenai pemakanan sihat pada kali ini. Cikgu harap anak-anak terapkan pembelajaran kita ini dalam kehidupan seharian kamu. Sila makan makanan yang seimbang sahaja. Kurangkan makanan segera, makanan yang tidak sihat. Ini untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan kamu. Baiklah, sekarang tugasan untuk anak-anak ada 2. Yang pertama, cikgu nak kamu sediakan 1 set makanan seimbang yang mengandungi 4 aras kumpulan makanan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, sediakan pinggan, susunlah makanan yang seimbang ikut aras kumpulan makanan tadi. Seterusnya, hantar gambar makanan tersebut kepada cikgu. Dan yang kedua, anak-anak perlu menjawab soalan kuis berkaitan pemakanan sihat yang cikgu sediakan. Anak-anak boleh dapatkan link di description di bawah. Baiklah anak-anak, setakat itu saja pada kali ini. Kita jumpa lagi.